pagi dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk tajuk untuk subjek kesusastraan melalui komunikatif semester 2 iaitu sastra dan pembangunan dengan mengupas tajuk kedua di bawah politik. Okey, kita masih dalam pembangunan negara 3.0 pembangunan negara dan hari ini kita akan mengupas tajuk 3.1 di bawah 3.1.2 peraturan dan undang-undang. So ini adalah tajuk terakhir kita untuk politik. Selepas ni kita akan kupas tentang ekonomi pula. So mari kita lihat. Oleh sebab kamu sedikit saja ni, so cikgu akan tanya kamu saja lah ni ya. Termasuk cikgu Wilfred lah ni ya, akan diderak lah ni dengan soalan. Okey, so hari ini kita akan cuba lihat isi kandung kita punya pembelajaran terlebih dahulu. Seperti biasa kita akan lihat konsep untuk peraturan dan undang-undang. Kemudian kita akan buat kupasan berdasarkan teks Selalatu Sangatin. Dan akhir sekali kita cuba lihat contoh soalan. So cikgu teruskan ya. Kita masuk ke konsep. Okay, so hari ini seperti yang cikgu cakap tadi, kita akan lihat dua tajuk iaitu peraturan dan satu lagi undang-undang. So dia adalah dua bahagian yang ada perbezaan. Tidak sama, dia ada sedikit perbezaan. Cuba kita lihat dari segi konsep terlebih dahulu. So peraturan ialah sekejap ya. Kejap. Keluar sudah semua ni. It's okay, never mind. Okay, so kita lihat ya. Kita lihat balik. So dari segi konsep, kita akan lihat definisi untuk kedua-dua bahagian, iaitu peraturan dan undang-undang. So kita lihat peraturan. Peraturan adalah segala sesuatu yang sudah ditetapkan dan tidak melibatkan hukuman. So dia tidak melibatkan hukuman ya, tidak melibatkan hukuman. Dan ini kalau peraturan biasanya dia terdiri daripada aturan negeri dan adat istiadat. Kenapa cikgu punya PowerPoint begitu ah? Siapa? Minta maaf, kita naik balik. Kita naik balik ya. Mabuk juga awal pagi ni. Okay, so kita lihat balik. Dari segi konsep, peraturan ialah segala sesuatu yang telah ditetapkan dan tidak melibatkan peraturan. Biasanya dia ialah aturan negeri dan adat istiadat. So itu peraturan. Okay, kalau undang-undang dia adalah peraturan yang digubal dan biasanya perlu dipatuhi dan melibatkan hukuman jika dilanggar. So itu perbezaan dia. Kenapa mabuk juga punya ni? Okay, so peraturan dia tidak melibatkan hukuman. Undang-undang dia melibatkan hukuman. Okay? Undang-undang Melayu tradisional biasanya dikenali sebagai undang-undang adat. Okay? Undang-undang adat. Ini kamu belajar masa SEM 1, Teromba Adat. Masih ingat kan? Angel masih ingat SEM 1? Puisi Teromba? Mary? Itu ialah undang-undang undang-undang masyarakat Melayu tradisional yang dipanggil undang-undang adat. Okay, dan biasanya kalau undang-undang ni dia terdiri daripada dua lah, iaitu undang-undang dan larangan diraja. So nanti kita akan lihat apa contoh undang-undang dan apa contoh larangan diraja. Okay, so ini boleh konsep? Boleh? Boleh cikgu. Yes.
Oke, thank you. So, sekarang kita coba lihat kupasan berdasarkan teks Sulalatus Salatin untuk kedua-dua perkara itu, yaitu peraturan dan undang-undang. Kita lihat dulu undang-undang. Undang-undang ini melibatkan hukuman atau tidak? Coba tanya dulu. Ya. Ya, melibatkan hukuman. Yang tidak melibatkan hukuman apa? Peraturan. Peraturan, pandai. So, kita lihat So, di sini ini cikgu bagi secara ringkas antara undang-undang yang terdapat di Sulalatus Salatin. Okey, cikgu bagi sini ada 8. Contohnya derhaka, menggunakan hak raja tanpa izin, merancang merampas kuasa, membuat fitnah, tidak menghadap raja pada hari-hari tertentu, membunuh tanpa izin raja, biadab kepada raja atau wakilnya, dan mengambil harta cicir. So, untuk kesemua undang-undang di atas, kecuali mengambil harta cicir, hukuman yang akan dikenakan ialah hukuman bunuh. Okey, semua undang-undang di atas, untuk kesalahan-kesalahan yang disenaraikan di atas, hukuman yang akan dikenakan jika dilanggar, jika dilakukan ialah hukuman bunuh, kecuali mengambil harta cicir akan dikenakan hukuman potong tangan. Ya, Mary, macam Ultraman, potong tangan. Betul, Angel, potong tangan. So, coba kita lihat nih, derhaka. Apa hukuman dia tadi, Angel? Bunuh. Bunuh. So, siapa contoh peristiwa kamu di sini? Hang Jebat. Apa contoh? Iya, apa jadi dengan Hang Jebat, Ebil? Dia kena bunuh oleh Hang Tua sama dia punya mayat kena buang di laut, sama keluarga dia punya mayat sama dia punya apa? Rumah. Rumah dia yang kena buang dengan tanah tiang. bekas tapak rumah dia kan? Ya, Okey, thank you. Okey, coba kita lihat hukuman bunuh, betul. Okey, kemudian Hang Jebat. Okey, siapa lagi penderhaka yang kamu jumpa dalam Sulalatus selain Hang Jebat? Siapa penderhaka pertama sebelum Hang Jebat? Sang Rajunatapa. Betul, betul. Sang Rajunatapa. Di mana tuh, Mary? Di Temasik. Temasik tukar nama kepada apa? Singapura. Yes, di Singapura. Kenapa Sang Rajunatapa menderhaka? Sebab anak dia kena sula di depan semua orang. Ya, dimalukan. Sebab anak dia disula di ujung pasar. Okey, dia pun menderhaka. Okey, so betul. Ini faham derhaka, boleh kan? Okey, so kita teruskan. Kita ada juga kesalahan menggunakan hak raja tanpa izin. Okey, ini pun peraturan. Tidak boleh menggunakan hak raja tanpa izin. Barang siapa yang menggunakan hak raja tanpa izin, hukumannya ialah hukuman bunuh. Okey, suka membunuh ni. Hukuman bunuh. Okey, kita lihat. Okey, betul. Okey, ini watak terlebih sudah Hang Tua. Okey, apa hak raja yang digunakan oleh Hang Tua? Dayang Raja. Yes, Dayang Raja. Dia telah bermukah dengan Dayang Raja, iaitu Dayang Sultan Mansur Shah, menyebabkan Sultan Mansur Shah menjatuhkan hukuman bunuh kepada Hang Tua, walaupun Hang Tua itu adalah orang kesayangan dia, kan? Orang kesayangan dia. Okey, Sri Naradiraja lah yang dititahkan menjalankan hukuman bunuh, tapi di mana Sri Naradiraja kasih sembunyi Hang Tua ni? Kan dia tidak bunuh kan? Di mana dia sembunyikan? Di dusun dia. Dusun. Di dusun. Di mana dusun dia? Ada dia nyatakan? Macam tiada cikgu. Dusun juga dia bilang. Di Hulu Melaka saja ada cakap kan? Oh, okey. Kalau Bendahara Sri Maharaja, dusun dia ada nama ke tidak? Ada nama tu. Tidak ingat tu cikgu. Tidak ingat. Ada orang yang ingat? Esther, ingat di mana dusun Bendahara Sri Maharaja? Tempat Sultan Mahmud Shah tinggal selepas dia keluar dari istana, melarikan diri tu, lepas dia kesal dengan kesalahan dia membunuh keluarga Bendahara Sri Maharaja. Kayu Ara, betul, Kayu Ara. Itu sebab cikgu dulu terconfuse tu, Mary. Kota Kara, cikgu bilang Kayu Ara. Itu macam Kota Kara tadi juga. Betul lah kan? Mary masih ingat Kota Kara? Kota Kara tu Mary punya tu. Masih ingat Kota Kara?
Apa ada di Kota Kara? Apa peristiwa yang kamu ingat di Kota Kara? Ada peperangan macam ada peperangan yang berlaku di sana kata cikgu. Macam ada satu pegawai apa ada punya jawatan tuh cikgu. Dia tidak di sana dia kasih cerita pasal dia punya tuh pegawai dia aja tidak dibayar gaji oleh Sultan. Ya, Temenggung Sri Udani itu pegawai kamu di sana. Ya, Temenggung Sri Udani. Dia disuruh untuk bertahan di Kota Ara untuk berdepan dengan Perenggi yang sudah serang Pahangkan, lepas sudah akan pergi ke Kota Kara. Jadi Temenggung Sri Udani disuruh oleh Sultan Mahmud Shah untuk bertahan di sana. Tapi Temenggung itu tidak mau sebab dia bilang, nantilah saya kira dulu harta saya, dia bilang kan. Padahal hidup dia sangat miskin sebab gaji dia tidak dibayar oleh Sultan Mahmud Shah. Oke, so itu betul lah jawaban kamu. Jangan salah, dusun BSM di Kayu Ara, Kota Kara ialah tempat Temenggung Sri Udani mati terbunuh ketika berperang dengan Perenggi. Alright? Cikgu, Kota Ara kah Kota Kara? Ini lagi salah kah? Kota Kara. Kota Kara. Angel, kau jangan pasang muka segambar lah maksudnya. Kota Kara. Kalau Temenggung Sri Udani mati terbunuh berperang dengan Perenggi di Kota Kara. Dusun Bendahara Sri Maharaja di Kayu Ara. Cukup takut nih jika salah sebut. Okay, thank you Mary. So kita lihat peraturan ketiga, yaitu merancang untuk merampas kuasa. Hukuman? Bono. Mati juga. Bunuh. Mati juga. Jangan hukuman mati ya, hukuman bunuh. Oke, hukuman bunuh. Siapa otak kamu? Siapa yang merancang untuk merampas kuasa? Bendahara Sri Maharaja. Oke, Esther, jelaskan Esther. Apa nyatakan? Thank you. Kenapa? Macam mana peristiwa rampas kuasa yang ingin dilakukan oleh Bendahara Sri Maharaja tuh? Coba huraikan sedikit. Yang saya tahu dia mau merampas kuasa. Siapa yang menyampaikan berita tuh? Apa isi berita tuh konon? Mana sih? Kejap cikgu. Saya tidak ingat tuh siapa yang saya tahu itu otak dia BSM saja. Ya, so kalau kamu bagi contoh begitu sahaja dia tidak komplit lah Esther. Oke, cikgu. Oke, Esther coba cari balik. Sementara tu kita coba tanya. Ada kawan yang tahukah? Bukan Laksamana kah tuh, cikgu? Coba jelaskan peristiwa yang kamu ingat tuh, Mary. Jadi Raja Mendeliar. Raja Mendeliar. Dia diberitahu oleh si Kitul, betul kata cikgu? Betul. Diberitahu oleh si Kitul yang satu orang yang dia sama-sama begaduh tuh sudah kasih rasuah si Bendahara Sri Maharaja supaya kasih menang dia. Jadi si Kitul tahu, jadi si Kitul pun kasih cerita sama si Raja Mendeliar. Jadi bila Raja Mendeliar tahu dia mau kasih rasuah si Laksamana Koja Hasan, dia bilang dia akan bagi kau hadiah, bagi dia si Laksamana Koja Hasan hadiah. Lepas tu dia suruh si Laksamana Koja Hasan untuk kasih tahu ni fitnah sama Sultan yang si Bendahara Sri Maharaja ni dia mau coba jadi raja, dia mau mencuri takhta raja dan dia mau dia mau emas apa tuh cikgu ke haus emas ya. Alright, okay. Ya, jadi disebabkan itu si Sultan Mahmud Shah pun dia rasa happy lah, dia sudah sebab untuk membunuh si Bendahara Sri Maharaja dan di sanalah dia jatuhkan hukuman bunuh kepada Bendahara Sri Maharaja. Oke, thank you Mary. Seluruh perjalanan peristiwa itu sudah betul untuk Mary, betul. Mary sudah sampaikan melalui teknik pengelipur lara. Oke, so nama anak tuh siapa yang dia begaduh tuh?
Nina Suradewana. Oh, Nina Ya, Suradewana. Nina Suradewana. So, kalau kita, thank you Mary. Kalau kita ingin kemukakan contoh peristiwa untuk ini, merancang merampas kuasa, so dia actually simple sahaja. Gini sahaja. Okay, yang Mary bagi tu dia sebuah cerita. Okay? Tapi kalau Mary bagi macam tu, okay juga dipahami. Cuma itu cara Mary sampaikan dalam lisan lah kan Mary. Kalau dalam tulisan tak akan sepanjang tu. So kalau dalam tulisan just kamu boleh cakap BSM dikatakan ingin merampas kuasa dengan membeli takhta. Dia beli takhta, dia bukan curi takhta. Dia beli takhta, kemudian dia juga telah menempa ciu emas dan kaus emas kerana ingin menjadi Raja Melaka. So fitnah ini sebenarnya dibuat oleh Raja Mendeliar seperti yang Mary kata dan disampaikan oleh Laksmana Koja Hasan setelah Laksmana Koja Hasan diberi rasuah oleh Raja Mendeliar. Okay? Okay kan? So macam Mary cakap, Sultan Mahmud Shah pun very happy sebab sekarang dia sudah ada alasan untuk bunuh BSM kerana dendam dia yang sebelum ni bila BSM tidak tunjukkan Tun Fatimah kepada dia. Okay? So dari segi undang-undang, sesiapa yang merancang untuk rampas kuasa memang dihukum bunuh. So that's why BSM dibunuh sebab dia dikatakan ingin merampas kuasa. Walaupun sebenarnya tiada. Itulah kesilapan Sultan Mahmud Shah yang bertindak terburu-buru, mengikut perasaan tanpa membuat sebarang siasatan terlebih dahulu. Akhirnya bila dia siasat, harta-harta BSM tu dibawa kepada baginda. Tiada pun takhta, ciu emas, kaus emas tu kan? Kan tiada kan? Tiada. Ya betul. So sebab tu dia akhirnya menyesal membunuh BSM. Okay, so ini okey lah. Is that okay? Oke, Cikgu. Alright. So kita teruskan dengan isi seterusnya membuat fitnah. Ni suka buat fitnah, membawang ni. Apa hukuman memfitnah? Besar mata Angel. Angel, apa hukuman memfitnah? Kenapa besar mata Papa Angel? Sekajut suara cikgu tadi lain. Oh ya kah? Macam suara apa? Macam robot, macam robot. Oh ya kah? Itu robot tu di mana? Mary, suara cikgu macam robot kamu dengar? Ada kesambut tadi bagian robot kamu di rumah kamu tuh, bukan tempat cikgu. Iya. Okey, Angel, membuat fitnah, apa hukuman? Bunuh. Bunuh. Siapa watak? Yang tadi itu Raja Mendeliar. Siapa itu? Raja Mendeliar. Dengan? Kitul. Kitul. Okey, betul. Raja Mendeliar dan Kitul. So kita tengok hukuman bunuh. Contoh peristiwa Raja Mendeliar dan Kitul yang memfitnah BSM kononnya ingin merampas kuasa dan menjadi Raja di Melaka telah dihukum bunuh oleh Sultan Mahmud Shah setelah baginda tidak mendapati sebarang bukti daripada fitnah tersebut. Angel, cuba beritahu cikgu macam mana cara Kitul ni dibunuh? Mary memikir sudah. Macam mana cara Kitul dibunuh? Dia pergi korek lagi buku dia, nota dia. Abigail masuk. Abigail. Atau Cikgu mungkin Siapa masuk? Cikgu? Okey, coba. Oh, tidak. Backup. Coba backup terus Angel. Pasti Cikgu. Coba Dia bagi kena saja. pancung kah? Kena pancung Okey, thank you. Di mana kamu jumpa dia kena pancung? Okey. Thank you. Cikgu Wilfred. Ya, Cikgu. Masih ingat macam mana Kitul dibunuh? Dia disulap melintang. Disulap melintang. Okey, lagi? Apa jadi dengan bangkai dia? Melintang dengan... Apa jadi bangkai dia? Kena taruh di mana bangkai dia? Bangkai dia dengan seluruh keluarga dia dibuang ke laut bersama dengan umbut tanah rumah dia. Baik, pandai Cikgu Wilfred kamu. Bagus Cikgu Wilfred masih ingat. Apa tu umbut? Apa arti di umbut? Tiang. Dibunuh, di umbut tu dibunuh. Di umbut tu kalau di umbut tu dibunuh kan? Sekejap. Kita mesti make sure dulu ni. Sultan Mahmud Shah membuang kerajaan 264. Sedih juga ni buku. 259, Cikgu. Apa yang 259?
59 baris 266. Wow. Oke, betul. Raja Mandaliar disuruh Baginda bunuh dan umbut dengan segala rumah tangga. Oke, umbut tuh bunuh juga, diumbut. Oke, Kitul disuruh sulakkan melintang. Oke, apa Cik Wilfred cakap itu betul. Tidak dipancing, Makasih Cik Wilfred. Tidak dipancing, Ebil. Oke juga. Nah, oke. So next kita tengok kesalahan atau peraturan lain tidak menghadap raja pada hari-hari tertentu. Ini pun kamu tahu, kesalahan ini akan dikenakan hukuman bono. Oke, hukuman bono. Siapa watak dia yang tidak menghadap raja? Bila dia tidak menghadap raja? Angel, mute. Ya kan, balik-balik sih lupa. Sorry, Siapa? Raja. Alright. Bila dia tidak menghadap? Masa apa gitu lah. Siapa? Berapa? Perayaan? Chinese New Year? Ya, udah bukan. Gitu. Apa? Apa? Oh, hari raya. Sudah jawab juga. Hari raya korban dia bilang si Esther. Pada hari raya, hari raya korban si Esther nih. Terlebih vitamin sudah nih. Pada hari raya, semasa hari raya. Sebenarnya, thank you Esther, betul tuh. Sebenarnya ketika tuh Sri Diraja berada di mana sampai dia tidak menghadap Sultan Mahmud Shah? Kat mana? Cikgu jawab dah, kat Singapura. Dia kat Singapura. Singapura, Mary. Dia bermain dengan todak. Dengarkan suara cikgu? Ada suara latar lagi kan tadi. Boyfriend cikgu tuh. Dia di Singapura waktu itu. Sebab tuh dia tidak dapat menghadap. Alasan dia kenapa dia tidak masuk menghadap, sebab matahari waktu tu dia bilang, matahari, ada pula kaitan matahari dengan hari raya, mati cikgu nih. Bulan, dia belum nampak bulan waktu tu. So dia lambatlah masuk menghadap sebab dia ingat belum hari raya. Kan hari raya tu tengok anak bulan kan. So bertambah-tambah murka lah Sultan Mahmud Shah ni dengan Sriwijaya Diraja. Sebelum peristiwa Sriwijaya Diraja tidak menghadap Sultan Mahmud Shah, Sriwijaya telah melakukan satu mengatakan sesuatu yang menyebabkan Sultan Mahmud Shah ni rasa sakit hati dan menaruh dendam kepada Sriwijaya Diraja. Kamu masih ingat kah? Sudah lupa? Ada yang ingat? Yang dia kasih tahu, dia bilang apa tuh? Saya tidak tahu pun yang Sultan Mahmud Shah sudah dirajakan. Iya Kak Cikgu? Yes, betul Mary. Ketika Bendahara Paduka Raja bagi tahu Sriwijaya Diraja yang baru balik dari Singapura datang pergi Melaka, Bendahara Tun Perak, senanglah kita pakai Tun Perak sajalah. Tun Perak bilang dengan Sriwijaya Diraja, sekarang ni kita punya raja ialah Sultan Mahmud Shah, sebab ayahanda Sultan Mahmud Shah iaitu Sultan Alauddin Riyad Shah telah mangkat. Dan sebelum mangkat, Sultan Alauddin Riyad Shah telah berwasiat supaya Sultan Mahmud Shah yang dijadikan raja. So sekarang dialah raja kita, dia bilang Tun Perak dengan Sriwijaya Diraja. Tapi Sriwijaya Diraja cakap, Allah, saya tidak sempat saya bye-bye dengan boyfriend saya, dia sudah jalan bekerja. Di mana sudah juga tadi? So Sriwijaya Diraja bilang, saya tidak dengar pun Sultan Alauddin Riyad Shah ada berwasiat mahukan Sultan Mahmud Shah jadi raja. Itu kata-kata Sriwijaya Diraja. So bila si Sultan Mahmud Shah mendengar kata-kata ini, maka Sultan Mahmud Shah pun terkilan lah, marah lah, sebab seolah-olah Sriwijaya Diraja itu tidak mahu berajakan dia. Okey, boleh faham? Sebab itulah dia berdendam dengan Sriwijaya Diraja. Okey, cikgu teruskan. Okey, membunuh tanpa izin raja sudah selesai. Sekarang coba kita tengok kalau kita masih ada isi lain. Okey, ini biadab kepada raja atau wakilnya. So, cikgu rasa kamu ingat nih peristiwa ni kan? Hukuman, of course, masih hukuman
bunuh kan? Betul, masih hukuman bunuh. So kita lihat hukuman bunuh. Siapa watak di sini yang kurang hajar dengan raja atau wakil raja? Wakil raja di sini contohnya ialah bendahara lah, sebab bendahara itu ialah pemangku raja. Apa peristiwa dia? Rasa siapa yang boleh apa? Kemukakan. Ada? Takkan lupa sudah? Masih ingat Tun Perpati Hitam? Ingat juga. Masih. Okey. Ingat juga. Sila. Dia mengisticar kan juga menggunakan Okey, kaki dia. Adrian apa pula ni? Okey. Ya, Cik. Teruskan Adrian. Dia si Tun Perpati Hitam dia bersikap biadab di hadapan Bendahara Sri Maharaja ketika dibicarakan dengan mengisticar menggunakan kakinya di hadapan bendahara. So, akhirnya Perbuatan dia tu menyebabkan dia dihukum bunuh lah oleh Laksamana Khoja Hasan karena kerana sesiapa yang biadab di hadapan bendahara dianggap biadab terhadap raja juga. Right. Okay. Thank you. Okay, Sekejap. Bateri cikgu lagi bermasalah. Sekejap. Saya punya charger ni nak mampu. Minta maaf banyak gangguan kelas kita hari ini. Sorry. Tak apa-apa. Okay. So kita lihat apa yang Adrian cakap tadi. Biadab kepada raja atau wakilnya dijatuhkan hukuman bunuh. Contoh peristiwa ialah Tun Perpati Hitam. Okey, betul. Kalau kamu masih ingat, Tun Perpati Hitam ni dia dibicarakan oleh Bendahara Sri Maharaja. Okay, ketika dibicarakan itu, dia ingat anak dia Tun Perpati Husain, dia pernah cakap, kalau ayah saya dibicarakan, memang saya akan mengamuk. Dia dah cakap. Harap kamu masih ingat. Mary angguk-angguk tu, saya rasa Mary ada bayangan sudah tu. Okay, thank you. Very bagus. So, Tun Perpati Hitam ingat kata-kata anak dia tu dan dia pun ingin tes lah. Betul ke anak saya ni akan mengamuk? Sebab waktu tu Tun Perpati Husain pun ada di sana ketika ayah dia dibicarakan. So, Tun Perpati Hitam kuis lah tikar tu di hadapan bendahara. Dia kuis dengan kaki. So biadab lah tu. Mana boleh kuis tikar dengan kaki di hadapan bendahara ketika dibicarakan. So Tun Perpati Hitam dibunuh oleh Laksamana Khoja Hasan. Dan betul-betul si Tun Perpati Husain tu mengamuk. Apabila ayah dia dibunuh, dia mengamuk. Macam mana pun Bendahara Sri Maharaja ingin halang Tun Perpati Husain tu daripada bersikap biadab. Dia tetap meneruskan niat dia ingin mengamuk, menyebabkan dia dibunuh oleh Laksamana Khoja Hasan. So, dua anak beranak mati dibunuh kerana bersikap biadab di hadapan bendahara. Okey, yang Adrian cakap tadi tu betul. Barang siapa yang bersikap biadab kepada bendahara samalah seperti bersikap biadab kepada raja. Okey, faham kan? Okey, so kita continue.
Cikgu rasa habis sudah nih. Oh, ada satu. Ini si Angel punya nih. Oke, mengambil harta cicir. Hukuman dia ialah, Adrian, apa hukuman dia nih, Adrian? Potong tangan kan Cigo? Potong tangan. Betul. So, contoh peristiwa kita ialah nih lah. Oke. Sultan Alauddin Riyad Shah menetapkan hukuman potong tangan kepada sesiapa yang menemukan harta cicir tetapi tidak memulangkan kepada pemiliknya atau hantar ke Balai Simpang 4 untuk dituntut oleh pemiliknya. Betul kan ya, Cikgu Wilfred? Betul, Cik. Betul kan? Kalau ada salah, betul kan sejak Cikgu Wilfred? Oke, Cik. Oke, so kita teruskan. So, Cikgu rasa untuk undang-undang kita sudah habis. Yes, sudah habis. Cikgu ada bagi berapa tadi? 8 kan? 8. Kalau Cikgu tidak silap. Congaklah Mary, 8 tuh. Si Mary sedang mencongak. Oke, kita tengok sini. 8 bahkan Cikgu Wilfred. Yang nih, this one. This one. So, untuk exam, kamu orang boleh pilih 5 yang kamu senang ingatlah. Pilih 5 untuk kamu punya exam. Jadi, dia punya peristiwa ni sudah melekat di kepala. Sepatutnya lah, sudah melekat. Kasih gam kuat-kuat, pakai gam uhu. Oke, sekarang kita tengok larangan diraja. Oke, larangan diraja. So, antara larangan diraja ini. Membuat rumah dengan bentuk tertentu, memakai kain kuning, memakai perhiasan emas, memakai keris tertentu, menggunakan payung putih dan kuning. Okay, so kita lihat satu-satu. Cikgu hanya bagi 5. So kita lihat dalam membuat rumah tertentu. Okay, rakyat orang kebanyakan tidak boleh membuat rumah yang bermanjungan, bertiang gantung, tidak mengampai di tanah, bertiang terus dari atap dan berperanginan. Okay. Tidak boleh begini. Oke, so ini adalah larangan diraja. Rakyat tidak boleh buat rumah seperti ini. Oke, kemudian untuk yang kedua, memakai kain kuning. Rakyat tidak boleh pakai kain berwarna kuning untuk dijadikan sebagai sapu tangan, tepi tabir, ulasan bantal, hiasan bantal besar dan tilam, pembungkus barang ataupun dijadikan hiasan rumah. Tak boleh. Nahi he. Kebi nahi he. Tara boleh ya? Au boleh. Boleh bahkan? Boleh. Okay. Boleh. Ya, boleh faham maksud cikgu. Okay. So warna kuning tak boleh pakai untuk buat benda-bendanya, tak boleh. Sebab warna kuning tu ialah warna Yes, betul Angel, warna diraja. Kemudian memakai perhiasan emas. Ini macam yang cikgu cakap kemarin tuh. Kalau masih ingat, untuk ini perhiasan emas ni hanya boleh dipakai sekiranya emas tu dianugerahkan oleh raja. Okay? Sekaya manapun seseorang itu, kalau dia tidak dianugerahkan emas, maka dia tidak boleh pakai emas yang dia miliki. Okay? Katakanlah Mary ada gelang emas 10. Sebab Mary ni seorang saudagar. Mary pun belilah gelang emas 10 utas kan, penjodoh bilangan dia kan. Mary tidak boleh pakai gelang emas tersebut, melainkan gelang emas yang Mary terima daripada raja, dikurniakan oleh raja. Boleh faham? Okey. Kalau raja anugerahkan emas, maka emas tersebut boleh dipakai sampai bila-bila, selama-lamanya boleh pakai. Okay, anytime, anyway. So kita teruskan. Memakai keris tertentu. Okay, kalau mau masuk menghadap, masuk istana, mau pakai keris ada peraturan dia. Keris itu mesti dipakai di depan. Itu cara kita orang Melayu. Keris itu diletak di depan. Macam hang tua lah. Kamu nampak kan gambar hang tua dengan bendahara paduka raja. Keris diorang sisip di pinggang diorang di depan. Okay, depan tepi pinggang. Okay. Kalau memakai keris itu di belakang seperti orang Jawa, kamu masih ingat macam mana Tun Bijaya Sura di Majapahit kena curi keris dia sebab dia pakai keris di belakang tu? Masih ingat? Kalau memakai keris di belakang, tidak boleh masuk menghadap. Kalau masuk juga, keris itu akan dirampaslah oleh penjaga pintu. So, tak boleh. Keris mesti di depan, tak boleh letak di belakang. Itu larangan. Faham?
Macam stres sikit kamu belajar ini kan, larangan. Mary, boleh faham Mary? Boleh cikgu. Okey, syukur. Larangan keempat ialah menggunakan payung putih dan payung kuning. So payung putih ni oleh sebab dia nampak lebih ketara dari jauh, dari kejauhan jelas nampak tu warna putih, maka warna payung putih ini digunakan oleh raja, manakala payung berwarna kuning digunakan oleh anak raja. Okey, so itu cara penggunaan payung Payung putih raja saja boleh guna, payung kuning anak raja saja boleh guna. So kalau macam Adrian mau pakai pakai payung warna pink. Okay, Adrian. Okay. Okay, next kita tengok larangan yang habis sudah, 5 sudah pula cikgu cakap tu, laju pula. 1, 2, 3, 4, yes, 5. Okay. So, kita masih ada lagi Ada soalan? Ada. Okey. Ini sekarang kita masuk kepada aturan negeri. Aturan negeri. So, dalam aturan negeri, cikgu bagi di sini senarai isi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kamu boleh buang salah satu mana yang kamu rasa susah untuk kamu punya nota persiapan exam, ya, ambil 5. So kita lihat ini senang. Kalau negeri kalah raja mati, siapa yang pernah cakap ni? Siapa yang watak pernah cakap ni? Negeri kalah raja mati. Alah, cikgu tertayang sudah. Sultan Mahmud Shah kan? Okay, ini kalau negeri kalah raja mati. Sebenarnya pada zaman dahulu kala, sesebuah negeri itu biarpun dia sudah kalah kepada ditawan oleh sebuah kuasa lain seperti Perenggi sudah menakluk Melaka, tetapi sebenarnya negeri tersebut belum dianggap kalah kerana sultan dia masih hidup, masih dalam pelarian. Sultan itu kena mati, barulah negeri itu dianggap kalah. Okey, macam tu. Sebab tu kalau kamu ingat di awal bab 1 ketika Raja Iskandar Zulkarnain pergi berjalan-jalan melihat matahari terbit, kan dia ada membunuh kan, dia ada sampai di beberapa negeri kan. Contoh dia sampai ke negeri Gangga Negara, ke negeri Langyu. Apa yang dia buat? Dia bunuh raja di sana kan. Dia bunuh raja di sana. So, bila raja di situ kalah, artinya negeri tersebut sudah menjadi kawasan jajahan takluk Raja Iskandar Zulkarnain. Okey, boleh Okey, so di sini sebenarnya bila Sultan Mahmud Shah tu masih hidup dan dia melarikan diri ke Pahang, Melaka tu walaupun sudah kalah, kalau kita ingat dia sudah kalah, tapi sebenarnya dia masih belum kalah kerana raja itu masih hidup. Sebab itulah Perenggi itu mengejar Sultan Mahmud Shah tu sampai ke Pahang. Sampailah ke Kopak. Sebab tu Perenggi berperang di Pahang, berperang di Kopak. Kalau kamu masih ingat, ada kan? Sebab dia orang mau pastikan Sultan Mahmud Shah itu mati. Dan Sultan Mahmud Shah sendiri pun dalam perjuangan dia menentang Perenggi, dia ada cakap dengan bendahara. Dia bilang dengan Sri Naradiraja, negeri kalah, raja mati. Artinya kalahnya sesebuah negara itu adalah apabila raja dia itu mati. Okey, jelas? Jelas. Okey, next. Yang kedua kita ada, okey, apa ni? Kamu rasa apa fakta kamu ni? Apakah raja yang Itulah pelantikan lah. Pelantikan apa? Pelantikan raja. Macam mana? Macam mana pelantikan raja itu? Ikut keturunan. Yes. Oh ya. Kita berdaulat. Ya, sebab dia berdaulat. Ya. Okey, so pelantikan raja mengikut keturunan. Okey, sekejap. Mengikut keturunan. Okey, biasanya dia akan dilakukan melalui wasiat lah kan? Melalui wasiat. Semua raja yang kamu kenal ni dilantik melalui keturunan, melalui wasiat. Kamu tengok si Sultan Muzaffar Shah apabila baginda mangkat. Anak dia yang dia jadikan raja kan, Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah mangkat. Sebenarnya dia ingin rajakan Raja Muhammad itu, tapi dia belum sempat berwasiat, baru dalam niat dia.
Tetapi bila Raja Muhammad tu bunuh anak Tun Perak, Raja Muhammad dibuang ke Pahang. Okey. Nah, apa yang jadi di situlah akhirnya adik kepada Raja Muhammad iaitu Sultan Alauddin Riyad Shah yang diwasiatkan sebagai pengganti Sultan Mansur Shah. Okey. Sama juga lepas Sultan Alauddin mangkat, sebelum mangkat baginda telah berwasiat agar Raja Ahmad iaitu Sultan Mahmud Shah dijadikan raja menggantikan baginda. Kan, betul ke tidak? Mary kedut-kedut tuh Mary. Boleh faham kah Mary? Boleh faham? Okey. So apabila Sultan Mahmud Shah pula telah memiliki putra lelaki, sebenarnya dia ada raja putra kan Raja Ahmad. Dia lantik Raja Ahmad sebagai dia punya pengganti. Tapi apabila Raja Ahmad tu telah mati dibunuh, siapa bunuh Raja Ahmad? Sultan Ahmad Shah. Macam mana Sultan Ahmad Shah mati? Tada, pikir. Esther, mana sudah kau? Abigail, mana sudah? Abil. Mary sedang berfikir, Angel sedang mencari. Adrian sedang merenung. Mana sudah? Jawapan lupa. Ayah dia yang bunuh dia, Sultan Mahmud Shah yang bunuh dia. Kerana sikap Sultan Ahmad Shah ni yang pilih kasih, yang tidak hormat pembesar-pembesar tua. Dia sindir pembesar tua tu, dia suruh pembesar tua tu makan sisa-sisa makanan dia. Ada kan Mary? Jadi sikap Sultan Ahmad Shah ni tidak disenangi oleh Sultan Mahmud Shah, menyebabkan baginda menyuruh agar Sultan Ahmad Shah dibunuh. So bila Sultan Ahmad Shah ni mati dibunuh, sebenarnya Sultan Mahmud Shah ingin lantik Raja Muzaffar. Raja Muzaffar, anak dia lagi ni. Ingin lantik Raja Muzaffar sebagai pengganti baginda. Tetapi apabila akhirnya Tun Fatimah melahirkan seorang anak lelaki iaitu Raja Ali, maka Sultan Mahmud Shah pun menunaikan janjinya kepada Tun Fatimah untuk melantik putra mereka sebagai pengganti raja. Ingat? Risau cikgu ni tahu? Ya betul cikgu. Okey, so apa jadi? Segala paterana yang diberikan kepada Permaidani yang diberikan kepada Raja Muzaffar sebagai pengganti raja itu tadi diambil dan diserahkan kepada Raja Ali, dan Raja Ali ini setelah diwasiatkan oleh Sultan Mahmud Shah untuk dijadikan raja, Raja Ali dijadikan raja bergelar Sultan Alauddin Riyad Shah. Itu yang kita kata pelantikan raja mesti mengikut keturunan. Okey, mesti ikut keturunan. Okey? Okey, boleh faham tak? Boleh faham? Macam kamu ada susah sikit mau faham ni bahagian ni, tapi okey bahkan. Ya cikgu, kalau bab-bab yang hujung-hujung ada susah sikit mau faham. Betul. Betul, Bah. Kalau ada masalah, soalan tanyalah sekarang. Ada soalan? Tidak cikgu, cuma mau Tidak cikgu. Tidak ada. Mary ada? Cikgu, yang si Raja Ali ni, yang si Sultan Alauddin Riyad Shah ni, yang di sini pun ada juga dia kasih tahu peristiwa tentang tu si Tun Ali Hati tu kan cikgu. Di sini tu kan dia punya jalan cerita. Yes, itu ialah kesinambungan apabila Sultan Mahmud Shah lantik Raja Ali jadi raja bergelar Sultan Alauddin Riyad Shah. Ini ialah selepas Sultan Mahmud Shah bunuh anak dia tu kan, Sultan Ahmad Shah. So dia pun mengumpul semua pengikut ataupun orang kesayangan Sultan Ahmad Shah. Kamu tahu tu ada 4 orang tu kan? Pembesar-pembesar muda dia kasih kumpul lah semua pengikut kesayangan Sultan Ahmad Shah supaya menumpahkan setia mereka kepada Sultan Alauddin Riyad Shah dan juga kepada Sultan baginda sendirilah Sultan Mahmud Shah. Sebab walaupun Sultan Alauddin Riyad Shah ini sultan, tetapi dia masih kecil pada waktu itu. Okay? Si baby lagi waktu itu. So akhirnya Sultan Mahmud Shah yang jadi pemangku raja. Maksudnya Sultan Mahmud Shah yang menjalankan tugas raja lah sebab Sultan Alauddin masih kecil kan. So waktu itu
apabila Baginda Sultan Mahmud Shah mengumpulkan ke semua pengikut Sultan Ahmad Shah tu, orang-orang kesayangan Sultan Ahmad Shah, di situ semua datang menumpahkan tazkiyah, menyembah Sultan Mahmud Shah dan Sultan Alauddin kecuali Tun Ali Hati. Yang macam Mary tanya, menyebabkan Tun Ali Hati ini dihukum bunuh kerana Tun Ali Hati bilang, saya lebih rela mati daripada menyembah raja lain sebab saya tidak boleh sembah raja lain melainkan Sultan Ahmad Shah. Sebab tu dia minta bunuh. Okey, Mary, jawabkan? Okey, thank you. So next kita lihat pula apa ni? Sebelum malam ke-27 Ramadan, sejadah akan diarak ke masjid. Temenggung akan mengepalakan gajah, alat kebesaran kerajaan dibawa ke masjid pada waktu siang. Raja akan pergi ke masjid untuk berterawih pada waktu malam mengenakan tengkolok berbaju sarung. Apa fakta kamu ni? Apakah dia punya adat istiadat di sini? Ada clue tu? Mengarak bukan mengarak sejadah. Mengarak sejadah. Yes, adat. Betul-betul. Mengarak sejadah ke masjid. So, sejadah mesti diarak pada sebelum malam ke-27 Ramadan, pada waktu siang, diiringi dengan alat kebesaran, bersama-sama alat kebesaran. So, temenggung yang akan bawa dengan mengepalakan gajah. So, malam tu, Sultan akan pergi berterawih. Okey? Cikgu, Ya. apa maksud sejadah? Oh, sejadah tu ialah macam permainan kecil tempat orang Muslim selalu bersembahyang tu. Itu sejadah. Ya. Yang kecil. Okay, thank you. Angel, tahukah tu sejadah, Angel? Tidak. Bagus ya, suruh kau jawab tadi kan. Kau tidak tahu kan, tapi kau diam-diam kan? Tidak. Sudah dia jadi robot lagi di sana. Okey, so ini kita tengok contoh peristiwa. Penghulu bendahari di kepala usungan, Laksamana di sebelah kiri, di belakang tu menteri, rantai dekat kaki raja dipegang oleh Sriwijaya Diraja. Bentara dan hulu balang berjalan di hadapan raja, alat kerajaan dibawa di hadapan raja dan sebagainya ini. Ini adat apa nih? Apa fakta kamu sini nih? Kamu rasa apa faktanya? Tahu Hai Rex, baru si Rex dapat join di penghujung-hujung. Ini ya, aturan raja berangkat di hari raya. Okey, kalau berangkat di hari raya itu dia punya aturan. Di depan tu kepala usungan, kan raja tu kena usung kan, kena arak dengan usungan. So penghulu bendahari akan di hadapan sebelah kanan. Mungkin untuk kamu faham ni ialah kamu kena lukis lah, lukis orang lidi kamu. Lukis orang lidi kamu, oh ini bilang ini ialah penghulu bendahari di sebelah kanan, Laksamana di sebelah kiri. Orang lidi nama, orang lidi nama. So lebih senang faham visual, kan? Okay, so cikgu teruskan Ya. Okay, ni. Jika raja ingin memberi gelaran, raja akan dihadap di balairung. Of course lah kan, raja mesti di balairung. Orang yang menerima gelaran akan dijemput. Pergi ke istana lah, pergi ke balairung. Jika persiaran akan dijemput oleh orang besar-besar, jika persangan dijemput oleh orang kecil, jika pertuanan dijemput oleh orang sedang. Orang yang akan bukan kaan, akan menerima gelaran akan dibawa menaiki gajah, kuda ataupun berjalan kaki bersama bikisan paying, Angel, payung dan gedang serunai. Ya, ini ialah adat mengurniakan gelaran. Untuk kamu lebih faham, kamu boleh rujuk di muka surat 74 dan 75. 74 dan 75, teks Sulalatus Salatin. Pada zaman Sultan Muhammad Shah, kalau cikgu tidak silap. Betul tak Cikgu Roger? Cikgu Roger. Cikgu Wilfred. Apa? Betulkah Cikgu Wilfred? Sorry Cikgu Wilfred. Untuk adat mengurniakan gelaran boleh rujuk 76. 76. Okey, terima kasih Cikgu Wilfred. Sorry Cikgu Wilfred, terpanggil nama bapa pula. Tidak apa cikgu, nama pendek. Nama pendek, ya. Oh, itu nama kamu juga, Wilfred? Bukan, tapi selalunya orang tersilap. Sebab okay. dua aja kan. Iya, itulah. Okey. Kita teruskan. Cikgu, Ya, Mary. boleh balik
Yang persiaran, persangan, dan pertuanan itu gelaran kata cikgu? Jika persiaran dijemput, ini juga tidak boleh jawab, juga bisa soalan Mary. Cikgu Wilfred boleh jawab kah? Kalau yang perserian, orang-orang yang bergelar seri. Artinya gelaran lah kan, Cikgu Wilfred? Makasih. Jadi yang persangan itu pun gelaran kan? Ya, sama juga. Sama lah. Oke, Mary. So, persiaran, persangan, pertuanan itu adalah gelaran. Di page mana tuh, Cikgu? 76? Oh. Cikgu Wilfred, kesurat berapa? Ya, muka surat 76 baris 82. Betul. B82. Oke, Cikgu. Thank you. Artinya, cara menjemput itu pun dia berbeza. Siapa jemput dan cara dia dijemput pun berbeza ikut gelaran yang dia terima nih di sini. Kalau macam persiaran nih, dia dijemput oleh orang besar, persangan dijemput oleh orang kecil, pertuanan dijemput oleh orang sedang. So, artinya, kalau persiaran ini, cara dia dibawa ke istana nanti dia akan menaiki gajah. Kalau orang yang persangan dia akan naik kuda, kalau pertuanan dia akan jalan kaki. Betul Kak Cikgu Wilfred? Betul. Sebenarnya begitu. So nanti kamu boleh rujuk di muka surat 76 ya, anak-anak. Oke? Oke, Mary? Cikgu, bingkisan tuh makanan? Bingkisan tuh surat kah? Surat utusan kah, Cikgu Wilfred? Bingkisan dia macam hadiah. Hadiah. Oke. Ya, Orang macam sedang itu, sorry Cikgu, kenapa? Yang orang sedang tuh Cikgu, apa maksudnya? Cikgu pun tertanya-tanya nih, orang sedang mungkin artinya golongan pembesar yang golongan pertengahan mungkin. Orang sedang nih. Cikgu Wilfred, ada jawaban kah Cikgu Wilfred? Dia kan ada 3 anugerah yang disebut, yaitu persiaran, persangan, dan pertuanan. Jadi kalau persiaran tuh dia punya taraf lagi tinggi. Jadi orang yang menjemput dia, kedudukan dia lagi tinggi. Ya, betul. Orang pembesar. Tapi yang Mary tanya nih, kalau persangan tuh artinya yang menjemput, yang orang sedang tuh artinya dia adalah golongan pembesar yang di bawah sedikit daripada pembesar utama. Macam mana? Ya, yang kalau macam ikut jawatan dia lagi kecil daripada orang yang menjemput orang persiaran. Gitu. Dia tidak boleh yang lebih besar menjemput orang yang bakal dianugerahkan dengan gelaran yang lebih kecil daripada dia lah, gitu. Tapi tidak apa-apa Mary, kita terima pakai saja, dia begini saja, kita guna istilah tu saja ya, Mary, boleh ya? Okay, thank you Cikgu Wilfred, thank you Mary. So ini adat mengurniakan gelaran. Yang penting kamu tahu 3 bentuk anugerah: persiaran, persangan, dan pertuanan. Siapa yang akan jemput diorang? Orang besar-besar, orang sedang, orang kecil. Dan cara menjemput boleh mungkin menaiki gajah, kuda, ataupun berjalan kaki. Ya. Alright, so kita teruskan. Next ialah ini. Ini pun mungkin kamu pening sikit nih. Coba tayang teruslah. Peraturan menghadap raja. So far belum pernah keluar soalan tentang peraturan. Wilfred punya batch pun selamat. Tidak terkena soalan ni. Mungkin kalau kena soalan ni dia sedikit macam serabut sikit memikir dia punya contoh kan. Harap-haraplah selamatlah batch kamu ni juga peraturan ni. So ini dia punya contoh. Cikgu tidak ingin baca panjang. Masa kita pun tidak banyak lagi. Okay. Kita teruskan boleh? Okay. So next. Tadi kupasan tentang konsep dan analisis perasaan cinta akan alam sekitar dan peranan alam sekitar seperti yang terdapat. Kejap ya. Kenapa lagi ini ada cik?
Oke, sekarang coba kita tengok contoh soalan. Ya, contoh soalan. Oke, ini. Undang-undang menjamin kestabilan ekonomi dan politik sesebuah negara. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin secara Melayu, huraikan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan negara. Oke, ini soalan bentuk tunggal kan? Kan? Oke. So, di bahagian pengenalan, kamu ingin bagi apa? Kita go through saja dulu nih. Pengenalan. Konsep. Nah, coba Esther, jawab Esther. Apa tuh cikgu konsep? Konsep lagi, ayat kedua. Kalau ayat pertama dia cakap pasal sinopsis sikit-sikit, boleh kata? Baru. Oke. So, kalau boleh, untuk SEM 2 ni kamu jangan masukkan sinopsis Sulalatus. So, katakan cikgu balik pergi atas. Sekarang ni soalan kita undang-undang kan? Ya. Oke, so cikgu scroll dulu naik pergi atas. Sekejap. So, kamu punya ayat pengenalan, kamu boleh ambil, kita bukan ambil ni. Nih. So, definisi ayat pertama, undang-undang merujuk kepada peraturan yang digubal dan dipatuhi serta melibatkan hukuman. Itu ayat pertama kamu di bahagian pengenalan. Ayat kedua boleh ambil ni. Undang-undang masyarakat Melayu tradisional dikenali sebagai adat ataupun undang-undang adat. Okey, boleh ambil ini. Sama ada kamu ingin ambil ini ataupun ayat ketiga ni lah. Seartinya, dua ayat pertama di pengenalan kamu ialah kamu ambil ayat yang ada di bahagian ini. Boleh faham? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, so tuan. Dan ayat ketiga kamu nanti baru kamu kemukakan senarai isi kamu lah. Okey, kita balik sini. Okey, katakanlah sekarang ni kamu punya pengenalan sudah okey. So sekarang cuba cikgu ingin dengar macam mana cara kamu jawab. Macam mana cara kamu bina ayat jawapan kamu untuk perenggan isi kamu. So katakan kita, Mary, kamu suka isi apa? Contohlah kita ingin pilih satu isi. Isi apa kamu mau? Under undang-undang. Derhaka lah cikgu. Okey, so kita tengok ni. Macam mana kamu akan bina ayat jawapan perenggan isi kamu? Macam mana kamu akan bina ayat perenggan isi? Macam biasa saya akan bagi fakta, lepas tu huraian pro, huraian contoh, lepas tu saya bagi keke cikgu. Alright. So begini ya, kita masih ada 15 minit. Cuba kamu bina perenggan jawapan kamu, kerangka kamu untuk isi derhaka ni. Cikgu ingin tengok macam mana cara kamu buat jawapan kamu ya. Masing-masing buat. Cikgu ingin dengar. Okey, cikgu bagi kamu masa dalam, cikgu rasa maksimum 5 minit lah. Maybe 3 hingga 5 minit. Okey, kerangka sahaja. Nanti kamu baca ya. Ada Christianus. Hai Chris. Ada Christianus Angel. Okey, kamu buat kerangka isi derhaka. Macam mana cara kamu buat ayat perenggan kamu tu nanti ada fakta, ada huraian pro fakta, ada contoh dan kesimpulan kecil. Marilah, mau habis sudah masa kita ni sampai jam 9 saja ni kan. Kita dengar dulu jawapan daripada Mary lah. Okey cikgu. Indah betul lah kan kita cikgu. Jadi fakta saya ialah rakyat yang menderhaka dijatuhkan hukuman bunuh. Huraian pro saya, perbuatan menderhaka penting dielakkan oleh rakyat agar rakyat disenangi raja dan hidup sejahtera. Sebagai contoh, Hang Jebat yang menderhaka kepada Sultan Mansur Shah telah dijatuhkan hukuman bunuh. Anak dan isterinya juga dibunuh dan bangkai mereka dibuang ke laut. Kaki, tiang dan bekas tanah rumahnya semua dibuang ke laut. Jelaslah bahawa perbuatan menderhaka perlu dijauhi oleh rakyat agar keamanan dan kesejahteraan negara terpelihara. Okay, thank you Mary. Cikgu rasa fakta okey. Semua okey. Cuma mungkin cikgu ingin perbetulkan. Kalau cikgu bagi markah, cikgu rasa cikgu boleh bagi kamu 4 juga lah. Okey, tidak masalah.
Cuma mungkin fakta tu tak payah guna rakyat lah. Terus sahaja state itu kesalahan. Derhaka akan dikenakan hukuman bunuh. Tapi cara kamu betul lah. Kamu state kamu punya kesalahan dan terus kamu nyatakan hukuman. Itu betul. Kalau kamu hanya sebut kesalahan, undang-undang yang pertama ialah derhaka. Itu tiada markah lah. Dia mesti terus sambung dengan apa hukuman yang akan dikenakan pada kesalahan tersebut. Dia mesti terus sambung. Angel? Faham Angel? Apa cikgu ulang? Cara Mary sebut tu, fakta Mary ialah derhaka akan dikenakan hukuman bunuh. Artinya, kesalahan itu, undang-undang itu terus dia state apa hukuman yang akan dikenakan pada kesalahan yang dilakukan. Dia tidak boleh kamu sebut kesalahan sahaja, ayat fakta kamu hanya kesalahan. Misal kamu kata undang-undang pertama ialah derhaka. Tidak boleh begitu. Dia mesti terus undang-undang pertama ialah derhaka akan dikenakan hukuman bunuh. Dia mesti terus nyatakan hukuman. Apa hukuman yang akan dikenakan kepada kesalahan? Sebab undang-undang ialah peraturan yang digubal yang melibatkan hukuman. Okay, so dia mesti gabung. Kemudian Mary nyatakan di sana huraian pro apa pentingnya derhaka itu dijauhi oleh rakyat. Okay, fakta huraian Mary tadi ialah agar seseorang rakyat itu disenangi oleh raja. Okay, boleh juga. Ataupun mungkin lebih sesuai kalau kamu terus boleh relate dengan negara teruslah. Nanti cikgu tayang contoh lah, Contoh peristiwa Mary sudah betul, kesimpulan kecil pun betul. Tiada masalah besar. Okey Mary, jawapan kamu. Dia sudah sempurna di sana. Thank you. Esther, baca. Saya punya. Cikgu, sebelum saya baca boleh saya tanya soalan? Boleh. Kalau huraian Sabah, saya tidak letak kepentingan menjauhi, tapi saya letak definisi pasal derhaka. Boleh tak? Boleh. Saya jawab begitu, tapi saya tidak jawab dia punya definisi. Saya bertanya aja. Betul sama aja Mary, cuma saya kasih definisi dia. Tapi saya tidak definisi. Keke kamu apa? Keke jelaslah bahwa jelas bahwa menderhaka perlu dielakkan agar keharmonian antara raja dan rakyat mampu terpelihara. Ataupun terus kamu jangan lupa sebut perkataan negara di sana. Jangan lupa. Agar mampu melahirkan kemakmuran negara. Kemakmuran negara. Ya, tambah saja kemakmuran negara. Kamu kena ingatlah untuk KK paling sesuai kamu masukkan balik. Kalau dia insan, guna insan. Masyarakat, tulis masyarakat. Kalau negara, tulis negara dalam ayat kesimpulan kecil. Ya. Oke. Thank you. Angel. Belum siap lagi. Saya banyak bersilat tadi. Nah, yang cepat juga akan balik pada kamu sekejap lagi. Ebil. Cikgu, saya rasa saya punya salah. Baca. Kalau kasih betul boleh kah? Jangan ambil masalah. Baca yang apa yang saya tulis juga. Baca saja apa yang kamu sudah tulis. Yang proses saya tulis, belajar ni kan dia daripada salah kepada betul. Yang silakan. Saya tulis dia punya fakta derhaka aja. Itu memang salah sudah tadi. Dia punya huraian pro. Derhaka penting dielakkan agar rakyat tidak binasa. Rakyat tidak binasa. Rakyat binasa. Kan dia punya apa? Ya itu. Terus contoh dia yang hang jebat tuh, dia punya keke. Jelaslah dengan mengelak derhaka kita tidak binasa. Tidak berapa kuku kamu punya tuh. So untuk isi kamu tuh kan. Bagus juga kamu bagi yang salah tuh untuk didengar oleh kawan supaya orang tahu apa kesan dia. Dari segi fakta itu saja sudah kosong. So bila fakta kosong, semua kosong. Ya, Ebil? Oke, cikgu. Karena ingat fakta itu paling penting. Fakta mesti betul, baru boleh dapat fakta. Bila fakta sudah betul, akan turunlah fakta markah itu kepada huraian pro, kepada contoh, kepada kesimpulan. Even though kamu punya contoh itu betul, tapi tiada markah sebab fakta dia tidak betul lah, fakta tidak lengkap.
Oke, so tahu sudah macam mana caranya tadi kan yang Mary baca itu kan, Edil? Ya, Cik. Oke, thank you. Ada lagi yang mau baca? Ada sesiapa? Baca lah. Masa kita habis sudah nih, cukup mau tayang contoh jawaban. Adrian? Dia pun salah juga. Macam Ebil ya. Ya, macam Ebil ya. Nah, itulah kesilapan. Tapi tahu sudah kan? Tahu sudah. Oke, thank you. Chris itu masih di tanganmu. Mana sudah si Chris? Sorry, cikgu mic saya tak dapat guna. Oke. Harap Chris paham lah. Angel, oke, coba baca. Nah, baca. Saya lupa sudah benci cakap tuh fakta tadi, tapi saya tulis dia lah. Yang fakta dia begitu cikgu jawab tadi. Undang-undang bukan. Mengambil harta cicir yang dikenakan hukuman potong. Dia pergi tukar fakta, dia pergi mencuit apa pula. Siapa pun tidak tahu, saya lupa sudah. Oke, teruskan. Huraian pro dia. Apa tadi fakta kamu, Angel? Undang-undang bagi kesalahan mengambil harta cicir yang dikenakan hukuman potong tangan. Oke. Huraian pro dia mengambil harta cicir penting dielakkan agar negara dapat menjalani kehidupan yang selamat. Saya tulis citra hijau. Contoh dia Sultan Alauddin Riacha yang menetapkan hukuman potong tangan kepada sesiapa yang menemukan harta cicir tetapi tidak memulangkannya kepada pemilik atau menghantar ke Balai Simpang 4 untuk dituntut oleh si empunya. Keke dia cuman saya keke jelas lah betul juga saya lupa sudah. Si Angel ni kan selalu begitu kan, Mary? Nervous dia. Okey, tidak. Jadi macam mana cikgu menilai keke kamu tu? Satu tu. Mana ada satu? Kau tidak baca apa-apa. Ada bang. Tidak, kau tidak baca keke. Okey, cikgu Wilfred. Kita bagi peluang cikgu Wilfred nilai markah untuk Angel. Bagi markah untuk jawapan Angel tadi. 0. Yuk kasih 0 je lah. Ada kau. Berapa markah dia cikgu Wilfred? Fakta, Huraian pro dan contoh. Dia tidak bagi keke. Dia tidak baca apa keke dia. Ya, saya tidak keke. Fakta ada markah cikgu Wilfred? Dengar je. 4 je. 4? Tidak boleh dapat 4 sebab dia tidak bagi keke. 3. 3. Betul lah tu 3. Cuma Angel, thank you cikgu Wilfred. Pada bahagian Huraian pro tu kasih bagus lah kan. Ya, saya tidak ingat apa ya. Ya, kalau cikgu tu cikgu dah bagi pun ke markah sana tu. Cikgu ni kejam tau. Itu yang si Eli takut mau masuk kelas, dia macam harimau makan orang. Okey, baik itu Huraian pro. Mengambil harta cicir perlu dielakkan oleh rakyat agar dapat menjamin keamanan ataupun keharmonian hidup bermasyarakat. Misal katalah Adrian tahu emas dia kamu curi, mesti dia tidak akan, hubungan kamu dua tidak akan harmonis kan? Ya. So bila hubungan tidak harmoni, kehidupan dalam kalangan rakyat itu tidak akan harmoni lah bah. Keharmonian negara pun akan terjejas. Okey, thank you Angel. So contoh okey. So kalau cikgu bagi markah cikgu Wilfred tu bagus, dia bagi kamu 3/4. Kalau cikgu Connie sorry 2/4 je tu. Kau tahu jaga cikgu Connie punya style kan, kedekut. Okey, thank you. So cuba kita tengok baca jawapan Chris sekejap. Cikgu ambil masa kamu sekejap. Derhaka akan menyebabkan hukuman bunuh. So sini fakta dia betul kan? Dia ada bagi kesalahan, dia ada bagi hukuman kan? So kita boleh bagi markah di sini, derhaka akan menyebabkan hukuman bunuh. Dijatuhkan hukuman bunuh lah. Okay? Pentingnya sikap derhaka dielakkan kerana ia merupakan kesalahan besar yang mampu merosakkan hubungan antara masyarakat. Ada markah? Ada markah? Come on, jadi cikgu. Kesalahan apa tu? Merupakan kesalahan besar. Besar bah. Kau ni. Rosaknya mata kamu ni. Ada markah kan ni? Cikgu di bagian mana ni? Keke ya? Huraian pro HP.
Tiada marka cikgu. Tiada marka. Kenapa Mary? Dia guna masyarakat. Yes, sebab dia guna masyarakat, betul. Begitulah mata tua mesti teliti. Sebab kita sekarang dalam pembangunan negara, so jangan guna masyarakat. Okay, so di sini kena tukar mesti kaitkan dengan pembangunan negara. So mungkin di sini Chris boleh cakap pentingnya derhaka dielakkan kerana ia merupakan kesalahan besar yang mampu mengancam keamanan negara. Okay, Chris? Okay, kamu orang pun faham tu So contoh peristiwa, okay. Derhaka, okay. Derhaka penting dielakkan agar dapat mewujudkan masyarakat. Nah, ini sama juga nih. Tolong jangan guna masyarakat. Tulis di sini rakyat, rakyat. Okay, sebab rakyat tu dalam negara. Jangan tulis masyarakat. Mewujudkan rakyat yang setia kepada raja dan negara. So, untuk Rex, marka Rex ialah fakta dan contoh sahaja. 2/4. Okay, kamu orang faham kan, anak-anak? Okey, bukan ayam saya, Esther. Saya tidak ayam. Ayam siapa tu? Ayam Mebil. Ayam Mebil. Biarlah ayam Mebil. Biar korot ayam foto. Ya. Okey, so cikgu akhiri dengan tayang contoh jawapan. Ya, biar saja dah. Okey, ini contoh. Okey, so kita teliti. Ingat soalan kamu huraikan sebagai fakta, huraian pro, contoh dan KK sahaja. Kaitkan dengan pembangunan negara. So misal kata, boleh nampak? Boleh nampakkah? Okey, boleh Pertama, derhaka akan dikenakan hukuman bunuh. Fakta. Nyatakan kesalahan terus kaitkan dengan hukuman. Pertama, derhaka akan dikenakan hukuman bunuh. So, huraian pro, derhaka perlu dijauhi oleh setiap rakyat agar rakyat dapat menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja dan negaranya. Itu huraian pro. Kaitkan dengan pembangunan negara. Sebab tu ada rakyat, ada perkataan negara. Okey? Adrian, faham kan? Okay, so contoh kita ambil hang jebat. Kemudian kesimpulan kecil, jelaslah sikap derhaka penting dielakkan agar oleh setiap rakyat agar mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. So di situ kita kaitkan cadangan dan harapan itu dengan pembangunan negara, masukkan perkataan negara. So very simple. Boleh faham contoh jawapan? Boleh faham? Okay. Okay, so itu contoh menjawab. Pastikan dalam ayat fakta kamu ada kesalahan dia dan ada dia punya hukuman. Sebab undang-undang ialah peraturan yang digubal yang melibatkan hukuman. Jangan bagi kesalahan tapi tiada hukuman. Itu salah. Atau jangan bagi hukuman tiada kesalahan. Okay? Hukuman plus undang-undang. Plus kesalahan plus hukuman. Itu ayat fakta. Alright. Ada apa-apa soalan? Tiada? Tidak juga. Faham? Okey, faham teknik menjawabkan? Faham juga. Okey, syukur. So seperti biasa kalau kesimpulan kecil kamu akan bina 2 ayat. Saya rasa itu tidak masalah lah. 2 ayat, ayat rumusan isi, ayat cadangan dan harapan yang dikaitkan dengan pembangunan negara. Okey, so rasanya tajuk kita pun telah selesai. Habis sudah. Habis. Ini contoh soalan kedua lah tentang aturan negeri. Okay? Ini kita tidak sempat bincang. Nanti kamu boleh tengok sahajalah. Alright. Kemudian ini akhir sekali. Ayo katakan pada KMK. Pada KMK. Pada KMK. Pada KMK. Ya. Gitu Adrian. Begitu. Maaf Esther. Esther. Ya, saya mendengar Esther. So Esther belum pernah lagi nih cakap selamat tu kan. Esther katakan Katakan pada KMK. Hore. Mary. Katakan kepada KMK. Hore. Angel. Katakan pada KMK. Abil. Katakan kepada KMK. Hore. Adrian, last. Katakan kepada KMK. Amin. Cikgu Wilfred mau cakap. Doa dari Cikgu Wilfred. Okey, katakan pada KMK. Nanti lagi. Cikgu Wilfred nak boleh. Okey, so itu saja untuk hari ini. Katakan pada KMK. Chris tidak dapat sebab dia punya mic rosak. So katakan pada KMK. Ayo kita terus berjuang untuk tajuk terakhir kita esok, iaitu bukan esok hari Jumaat, ekonomi. So kamu baca-baca sedia. Cikgu share slide. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Wilfred dan kepada semua pelajar yang hadir. Maaf kerana cikgu terambil sedikit masa kamu. So kita jumpa lagi on Friday.
Bye. Bye Cikgu, terima kasih. Ya, nanti kita belum ambil gambar. Astagfirullahaladzim. Oke. Astagfirullahaladzim, lupa ambil gambar. Ini gambar ini penting nih, dokumentasi. Oke, Mary ambil kah? Cikgu ambil Mary. Kalau Cikgu yang ambil boleh Cikgu. Boleh. Kamu senyum ya. Ready ya? 1. Mana Esther? Bukalah. Cikgu, saya tidak dapat nih, saya guna laptop. Kamera saya rusak Cikgu. Oke lah. Oke, senyum ah. 1, 2, 3. Oke, selesai. Bye-bye. Jumpa besok lusa. Bye, Ya, teruskan ulang kaji ya. Oke. Ya, thank you, Cikgu. Bye. Thank you.